برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين. Amin. Okay, thank you Nabil. Okay, so kita slide cikgu dah bagi dalam grup WhatsApp. So slide itulah kita nak guna hari ni. Okay, so kita start dengan subtopik baru. Hari ni kita akan belajar tentang jatuh bebas. Okay, apa-apa yang jatuh mesti ke bawah. Tak ada yang jatuh terapung-apung. Melainkan awak di mana yang terapung-apung? Di angkasa, di bulan, di mana-mana yang tak ada tarikan graviti. Kalau tiba-tiba esok Allah nak buat kod dia yang tak ada tarikan graviti, so Taha terapung-apung lah kat sana. Kun fayakun kan? Okay. Benda tu kita kena percaya. Okay, so kita punya slide untuk hari ni. Nampak slide cikgu? Ada kan? Nampak. Okay. So daya dan gerakan 1, daya dan gerakan 2 kita belajar time form 5. Okay. So 2.3 gerakan jatuh bebas. So yang ni tak ada apa-apa lah. Kiranya untuk kita tahu bila kita nak jatuh, kita mesti ada laju kan. So bila ada laju mesti ada pecutan. Okay, lepas tu ada eksperimen, beberapa eksperimen, taklah beberapa, satu je. Eksperimen yang guna pecutan graviti dan selesaikan masalah melibatkan pecutan graviti. Okey, yang pertama, siapa yang perkenalkan tentang jatuh bebas ni adalah Sir Isaac Newton. Dia duduk bawah pokok, tiba-tiba ada apple jatuh atas kepala dia. So dia cakap ada sesuatu yang menarik apple tu untuk dia jatuh ke permukaan bumi. Kalau takkanlah apple tu boleh jatuh sesuka hati, melainkan dia naik, dia panjat, dia jatuhkan. Tak, ni sekarang ni dia duduk je elok-elok bawah pokok, apple tu jatuh. Okay. So yang pertama, penerjun payung terjun mengalami jatuh bebas semasa terjun dari kapal terbang. Okay, jom kita tengok Okay. Tak ada suara tau, cikgu tak tahulah kenapa. Ya. Memang tak ada suara bila cikgu play video. Ada? Okay. Skydivers and wingsuit flyers may call what they do free falling, but as you may have noticed by now, in physics, words mean something a little more specific. So let's explore what free fall is all about in this segment of Physics in Motion. Okay, so ini yang kita nak tengok hari ni. Macam mana kita boleh terapung, macam mana kita boleh tak terapung. Okay. So ada pokok kelapa, orang panjat pokok kelapa. Tapi sekarang bukan orang dah, sekarang ada monyet yang panjat Okay, sebiji buah kelapa jatuh dari pokok kelapa. Adakah pergerakan buah kelapa itu merupakan gerakan jatuh bebas? So, bila objek itu mengalami jatuh bebas, dia akan apa? Dia dipengaruhi oleh daya tarikan graviti sahaja. Okay, so awak kena ingat bila jatuh bebas ada daya tarikan graviti. Asal jatuh je ada daya tarikan graviti lah, sebab tu dia jatuh ke bawah. Okay. So ini bermakna objek yang jatuh bebas tidak mengalami tindakan daya yang lain seperti rintangan udara. Sekejap Sepatutnya cikgu boleh buat co-host tau. Sebenarnya cikgu tak perlulah nak admit. Tapi dia tak jadilah. Patutnya klik je kat orang-orang ni. Cik orang-orang kan. Lepas tu sepatutnya dia keluar add to co-host tapi dia tak keluar. Tak tahulah. Kenapa Entahlah. Mungkin sebab cikgu tak guna yang premier tu kot. Nantilah cikgu guna Okay. Dah. Sekejap. Kita sama balik. So semua nanti kita tengok apa benda yang mempengaruhi kita punya jatuh bebas. Sama ada berat ke, dia punya lebar ke, luas ke. Okay. Jatuh bebas ialah keadaan di mana objek jatuh disebabkan oleh daya tarikan graviti sahaja. So kalau soalan awak dia tanya apa yang menyebabkan jatuh bebas? Tarikan graviti.
Kalau jawab berat ke apa semua tu, salah. Satu je yang menyebabkan jatuh bebas, tarikan graviti. Yang bermasuk tu, hari ni kita belajar jatuh bebas, okay. Ataupun bahasa Inggeris free fall. So jatuh bebas ialah keadaan di mana objek jatuh disebabkan oleh daya tarikan graviti. Macam buah durian, ada tak orang petik buah durian? Ada tak? Tak ada yang petik. Tak ada kan? Buah durian awak tunggu dia jatuh. Kalau awak petik, dia tak masak lagi. So, yang menyebabkan buah durian itu jatuh adalah sebab tarikan graviti. Okay, pecutan graviti. Kita dah belajar pecutan waktu bab yang sebelum ni. Okay, objek yang jatuh juga disebabkan ditarik oleh daya tarikan graviti bumi. Tarikan graviti menyebabkan objek jatuh dengan pecutan. Okay, awak bayangkan dia jatuh, ada laju tak? Ada. Ada. Okay, kalau hal laju dia bertambah, ada pecutan tak? Ada. Ada. Pecutan apa kalau hal laju bertambah? Hal laju bertambah, pecutan? Seragam. Pecutan seragam, pecutan malah. Okey. So, pecutan graviti ialah pecutan yang dialami oleh objek disebabkan oleh daya tarikan graviti. Okey, nilai G kita adalah 9.81. Okey, dalam formula kita sebelum ni yang V square tolak U square tambah 2AS V equal to U plus AT. Awak masukkan A tu pecutan kan? A tu acceleration kan? Okey, sekarang ni untuk jatuh bebas, kita gantikan A tu dengan G. Sebab ni kan pecutan samalah dengan acceleration kan? Cuma dia acceleration of gravitational. So kita memang dah tahu nilai G dia mesti, kalau dia kata dalam soalan 9.81, gunalah 9.81. Kalau dia suruh guna 10, gunalah 10. Okay? Dah masuk semua ke? Dah kot? Cik rasa dah semua kot. Okay. Next. Okay. Ni kita tengok. Ni eksperimen lah yang boleh dilakukan. Okay. Mengkaji gerakan jatuh objek. Otostroboskop ni adalah bila awak jatuh benda tau. Stroboskop ni alat untuk mengukur. Okay. Dalam alat tu bila awak jatuhkan something, dia akan capture. Bising betul kan burung ni. Sekejap tunggu dia senyap sikit. Kenapa Okay. Stroboskop tu alat. Okay, awak jatuhkan apa-apa, dia akan capture momen. Dia macam buatkan slow-mo lah untuk awak. Tapi alat ni ada dalam makmal. Jadi kalau awak guna phone, awak pakai mode slow-mo. So awak boleh nampak lah awak punya objek tu, dia jatuh, laju dia macam mana. Okay. Rajah di sebelah menunjukkan foto stroboskop bagi bola yang jatuh bebas dan graf hal laju lawan masa bagi gerakannya. Okay, awak tengok kat sini ada graf hal laju melawan masa. So, hal laju dia bertambah ke, berkurang ke, seragam ke, apa? Seragam. Hal laju bertambah dengan seragam, betul? Okay, tapi dia bertambah betul tak? Dia naik kan? So, dia bertambah. So, bila bertambah, ada pecutan tak? Ada. Ada. Macam mana nak kira pecutan daripada graf hal laju masa? Macam mana? Ada tak? Cari apa? Cari apa? Nak cari pecutan guna graf hal laju masa. Kecerunan. Kalau luas bawah graf kita cari apa? Sesaran. Sesaran. Okey.
So raja di sebelah. Okay. Perhatikan foto, terangkan halaju bola. Okay, awak nampak ni. Mula-mula dia jatuh daripada atas kan. Dia kan jatuh ke bawah. Okay. Daripada atas, jarak yang kedua ni banyak ni. Daripada kedua ke tiga, awak nampak tak beza jarak tu? Mak. Okay, maknanya laju dia bertambah tak? Maknanya dia makin laju tak dia jatuh? Laju. So sebab itulah ada pecutan. Macam tu. Okay. So kita, kalau dia suruh awak terangkan apa yang jadi dekat eksperimen tu. So awak tengok kedudukan bola semakin bertambah, laju bola semakin bertambah, ataupun jarak antara bola semakin bertambah pun boleh. So laju bola semakin bertambah. Okay. Apakah yang boleh anda simpulkan daripada kecerunan graf VT? Kecerunan graf mala ataupun bertambah pun boleh, bertambah dengan mala pun boleh, bertambah dengan seragam pun boleh, pecutan mala. Okay, bila ada laju bertambah, pecutan mesti ada. Okay. Terangkan gerakan bola tersebut, pecutan mala. Awak tak boleh cakap laju kat sini. Kenapa kita tak boleh terangkan gerakan bola tu, awak cakap laju bertambah? Kenapa? Ni teknik menjawab. Kenapa awak tak tulis laju? Tak boleh. Siapa ada idea? Kenapa tak boleh tulis laju? Sebab dia dah bagi graf laju. Ya, sebab dia dah bagi graf laju. Kalau awak cakap laju bertambah, dia pun tahu, dia pun boleh baca graf. Dia nak awak terangkan gerakan bola tu, maknanya apa yang boleh dia bagi tahu daripada graf tersebut. So kena jawab pecutan mala. Kalau jawab laju salah. Okay. Next, kita tengok pula. Adakah jisim memainkan peranan dalam menentukan tahap kecepatan, kepantasan sesuatu objek tu jatuh. Okey, so kita tengok, kita ada bola tampar dengan bola bowling. Okey, jika kedua-dua bola dilepaskan dari tingkat 3 bangunan, bola mana yang sampai ke tanah dahulu? Bola mana sampai tanah dulu? Cikgu nak tanya awak. Bola bowling. Okey. Bola bowling dulu. Ada yang jawab bola tampar tak? Ke ada yang jawapan lain? Dia sama, cikgu. Sama. Ada yang cakap sama. Siapa yang cakap sama tu? Lokman baru. Taha, cikgu. Taha. Lokman baru. Oh, Lokman baru. Okay, kita tengok sama-sama. So, akan sampai sama-sama ataupun bola bowling dulu ataupun bola tampar dulu. Okay. So, kita tengok dulu. Ni apa nama ni? Macam sajalah informasi tak awak Okay. Pada tahun 384 hingga 322 sebelum Masihi, Aristotle menyimpulkan bahawa kadar objek yang jatuh bergantung kepada berat, bentuk dan orientasi objek. Mula-mula Aristotle cakap kita bergantung pada berat, bentuk dan orientasi objek ni maknanya cara objek tu jatuh. Ada orang jatuhkan dia menegak, ada yang mengiring, ada yang sudut 90 darjah. Macam itulah orientasi objek. Okay, akan tetapi Galileo Galilei, awak belajar tak dalam sejarah? Ada kan? Aristotle, Galileo Galilei kan? Melalui demonstrasi mendapati objek-objek akan jatuh dengan pecutan yang sama. So maknanya dia akan sampai sama sebenarnya sebab pecutan dia sama. Okay. Cuma yang membezakan nanti adalah rintangan udara. Okay. Jika rintangan udara dapat diabaikan. Kiranya kalau dia lambat sikit pun disebabkan rintangan udara. Kalau sepatutnya setiap objek akan jatuh pada masa yang sama. Okay, itu je. Now, as I mentioned, it was raining, so just try to ignore my umbrella there at the top of the frame. There's Steve Shore at the top of the tower with a bottle of water in each hand. And now, watch carefully. Professor Shore repeated the test several times with bottles of different sizes. In this drop, the heavier bottle is more than 3 times larger than the lighter one.
Okay, so kita tak dapat nak capture lah kan, dia kan laju kan, tapi sebenarnya kan dia jatuh pada kadar yang sama. Okay, so kita tengok yang ni eksperimen. Ada batu tu, dia kecil sikit, batu yang sebelah kiri tu besar sikit. Okay, pegang batu yang berlainan saiz pada arah yang sama dan kemudian lepaskan secara serentak. Huraikan bagaimana hal laju batu berubah. Okay, macam mana hal laju batu dia? Bertambah ke, berkurang ke, sama ke? Hal laju? Hal laju apa? Ada tak tu? Hal laju bertambah ke, berkurang ke? Bertambah. Okey, dia ke bawah dulu kejap Hal laju bertambah. Sebab bila hal laju bertambah baru ada pecutan. Kan tadi Cikgu dah cakap, kita apa-apa yang jatuh mesti ada pecutan graviti. So untuk ada pecutan graviti kena ada hal laju yang bertambah. Okey. Bandingkan masa yang diambil untuk batu mencecah lantai. Okey, sama. Tak kisahlah benda tu lagi besar ke, lagi berat ke, jisim tak memainkan peranan dalam jatuh bebas. Okey. Adakah pecutan batu dipengaruhi oleh jisim? Jisim tidak mempengaruhi pecutan. So ini kesimpulan awak. Okey, boleh ke sampai sini? Boleh. Okey. Sekejap ni ada seorang budak ni, dia nak jatuhkan, tak tahulah apa benda dua objek berlainan, tak bagi tahu kat kita pula Okey, dua objek berlainan jisim dijatuhkan serentak akan tiba ke lantai dalam masa serentak. Okey. So sekarang ni kita ada first bola golf yang biasa bulat je. Kita ada kertas sekeping. Lagi satu kita ada bola golf yang bulat juga biasa. Yang tadi tu remuk remuk tu dia dah kemik-kemik. Sorry. Okay. So kertas lagi satu dia dah crumple kan. Dia dah konyok-konyok kan. Okay. Bola golf dan selai kertas dipegang pada ketinggian sama dan dijatuhkan serentak. Okay. Objek yang manakah mencecah tanah dahulu? Okay. Kita ada bola golf dengan kertas. Kita jatuhkan dua-dua. Awak rasa yang mana sampai dulu? Bola golf. Bola golf. Bola golf. Okey, terangkan mengapa. Okey, pertama, luas permukaan kertas kan besar. Jadi, bila luas permukaan besar, rintangan udara dia tinggi. Sebab itulah dia lambat sikit nak sampai. Yang sampai dulu bola golf. Okey, ulangi dengan bola golf dan selai kertas yang direnyukkan. Kalau yang ni, siapa sampai dulu? Sama boleh, kedua objek sampai dulu. Okey, terangkan mengapa. Sebab kita dah kecilkan luas permukaan kertas tu. Dia dah renyuk, dah macam bola sikit. So rintangan udara kecil. Soalan dia macam ni je tau. Dia akan bagi satu benda yang lebih besar permukaan dia, lagi satu kecil tapi lagi berat. Yang mana sampai dulu? Yang kurang rintangan udara. Ni yang dia buat bola golf dengan kertas tu tau. Dia renyukkan. Okay, sekarang ni kita ada duit shilling dengan bulu. Okay, duit shilling dan bulu pelepah dilepaskan daripada ketinggian yang sama serentak di dalam makmal. Okay, apa kita buat dengan pemerhatian? Okay, sini tengok. Daya tarikan graviti sama kan? Okay, untuk duit shilling, rintangan udara dia kecil. Okay, kalau kita pelepah ke? Bulu pelepah. Okay, daya tarikan graviti masih sama tapi rintangan udara dia besar. So, mestilah bulu tu akan macam, pernah nampak tau jatuhkan bulu ayam ni, dia jadi macam tu, baru dia jatuh ke bawah. Pernah tengok tak? Pernah buat tak? Benda yang macam berbulu-bulu kan. Dengan duit shilling, dia jatuh je terus. Tapi kalau bulu tu, dia jadi terhuyung, baru dia jatuh. Slow motion je, lemah lembut je jatuh. Okay. So,
bulu pelepah jatuh lebih lambat dari shilling. Okey, dia suruh tanda dan labelkan dua daya yang bertindak pada duit shilling dan bulu pelepah. Kalau soalan minta buat macam tu, so ingat, daya tarikan graviti mesti ke bawah, rintangan udara ke atas. Kalau buat terbalik, udara ke bawah, graviti ke atas, ataupun dua sama arah, salah. Apa-apa yang ke bawah mesti tarikan graviti. Okey. Penerangan dia, okey, luas permukaan bulu pelepah besar, so rintangan udara dia tinggi. Dia tak ada kena-mengena dengan berat ke apa ke, sebab jisim tak memainkan peranan dalam pecutan. Okey, sekarang ni kita duit shilling dan bulu pelepah yang sama, kita masuk dalam tube vacuum. Apa jadi kalau kita masuk dalam tube vacuum dan kita jatuhkan serentak? Dalam vacuum ada tarikan graviti tak? Ada. Dia masih ada tarikan graviti juga, tapi dia Tak macam mana? rintangan udara. Dia tak ada rintangan udara. So, dia akan jatuh sama ke tak? Jatuh sama. Jatuh sama. So, bulu pelepah dan shilling jatuh pada masa yang sama. Sebab dalam vacuum tiada rintangan udara. Dia ada tarikan graviti dia. Sebab tu dia masih jatuh. Lainlah kalau kita letak dia kat bulan. So dia tak jatuh. Sekarang ni kita letak dia dalam vacuum, tak ada rintangan udara, hanya ada daya tarikan graviti. So kedua-dua objek sampai ke lantai dengan pecutan graviti yang sama. Okay, boleh sampai situ? Boleh. Boleh Senang ke jatuh bebas? Setakat ni senang. Agak senang tapi dia sama je macam yang pecutan hari tu tau. Nanti kita kena cari juga dia punya hal laju, dia punya pecutan, dia punya masa. So formula yang V equal to U plus AT apa semua tu, tu awak kena mahir sangat-sangat. Okay, apa dia dah bagi kita guna, yang tak ada kita nak cari. Okay, ada bulu pelepah, ada bola logam. Dalam kehidupan harian, mengapa objek yang berat akan jatuh dan sampai ke permukaan bumi lebih cepat daripada objek yang ringan? Kita tengok. Sebab terdapat daya lain seperti rintangan udara. Itulah sebab dia. Bukan sebab dia berat, sebab itulah dia jatuh cepat. Tak. Sebab barang pula objek tu dia ada rintangan udara, so dia lambat sikit untuk sampai, lambat sikit untuk jatuh. Okey, apakah keadaan yang menyebabkan objek yang berlainan jisim jatuh dengan pecutan yang sama? Okey, bila dia dalam keadaan vacuum, sebab dalam keadaan vacuum kita tak ada rintangan udara. Okay, objek yang jatuh bebas dalam medan graviti akan mengalami pecutan yang dikenali sebagai pecutan graviti. Okey. Kita tengok ni. Okey. Okay, so bila keadaan vacuum bolehlah dia jatuh dalam masa yang sama. Okay. Kalau tengok tadi kan, muka yang orang pakai baju maroon tu, happy-nya lah So eksperimen dia tu terbukti berjaya, terbukti betul. So nanti bila awak dah masuk degree kan, awak kena buat final year project. So final year project awak, memang awak yang kena handle semua, awak yang kena buat eksperimen tu. Kadang-kadang lecturer bagi awak satu teori yang baru, awak kena buktikan. So bila awak berjaya kan, awak rasa macam puasnya, awak tak tidur, seronoknya rasa, seronok. So kena enjoy lah zaman belajar. Cuma sekarang ni kan zaman online kan, so pressure dia lain. Jadi kalau awak rasa awak penat, awak letih, awak stres, rehat dulu, jangan paksa diri awak. Awak sendiri yang tahu tahap awak, so janganlah paksa diri awak. Tak naklah elok-elok sekarang ada berapa sekelas Sina? 20 ke 21? Kan kurang seorang kan, macam mana, tak naklah macam tu Okay. So nanti kita akan buat eksperimen ni dekat sekolah lah. Okay, so cikgu biarkan dululah yang eksperimen ni sebab cikgu nak buat soalan dengan awak. Okay, cuma cikgu nak cakap yang pasal ni. Okay,
nilai G ni dia macam tadi kan ada 10, ada yang 9.81, ada 9.83 pun ada. Sebab apa dia berubah? Okay, awak tengok kat sini. Hal ini kerana bumi sebenarnya bukan bentuk sfera yang sempurna. Dia bukan tak bentuk sfera. Dia cuma tak sfera yang sempurna. Dia sfera tapi dia tak sfera yang perfectly. So jarak dari khatulistiwa ke pusat bumi lebih jauh. Okay, khatulistiwa tengah ni kan. Okay, jarak dia lebih jauh daripada jarak dari kutub pusat ke bumi. Ke terbalik ni. Okay, jarak dari khatulistiwa ke pusat bumi lebih jauh. Okay, sebab itulah nilai G dekat khatulistiwa ni lebih kecil. So bila lagi jauh daripada pusat bumi, tarikan dia akan lebih kecil daripada tarikan yang lagi dekat dengan pusat bumi. Standard lah kan, kalau awak lagi dekat dengan pusat bumi, awak akan lagi kuat tarikan graviti. Kat mana pusat bumi? Siapa tahu kat mana pusat bumi? Dia ada dalam soalan Mekah. ingat assignment ke tutorial? Dekat mana? Ya, Kerak bumi. Mekah. Mekah pusat bumi cikgu Ya, baru kot. nak tanya sebenarnya. Cikgu pun macam kat mana pusat bumi sebenarnya? Tapi logik juga kalau jawab Mekah kan? Betul. Logik. Okey. Nanti kita tengok kat mana pusat bumi. Tak apa, Google lah, carilah dekat YouTube ke kat TikTok kan. TikTok kan macam-macam benda kan boleh belajar. Okay, so kita nak selesaikan masalah ni maknanya dia bagi awak cerita, kereta macam hari tu kereta berjalan berapa minit apa semua tu. Itulah menyelesaikan masalah. Awak kena cari masa, cari hal laju, cari pecutan. Okay. So kita tengok yang pertama. Untuk objek yang jatuh dengan pecutan G, berikut adalah persamaan yang berkaitan. So persamaan ni memang kita akan guna sepanjang 2 tahun belajar fizik ni. Kalau ambil engineering lepas ni pun guna juga lagi. Okay. Sama juga S ni sesaran, T masa, U hal laju awal, V hal laju akhir. Cuma A kita adalah pecutan graviti. So A takkanlah, macam ni A ni memang dah ada nilai dia, pecutan graviti tu dah ada. So dia takkan suruh awak cari, selalu dia suruh cari yang lain tu lah. Sesaran, masa, hal laju awal, hal laju akhir. Okay, so objek jatuh. Okay, tengok sini, bila objek jatuh, G awak positif. Kalau objek tu naikkan ke atas, tak apa lontar ke atas, awak main bola keranjang, lontar bola awak ke atas kan, G awak negatif. Kalau sebelum ni ke kiri negatif, tapi sekarang ni untuk jatuh bebas, bila awak lontar ke atas dia negatif. Kena letaklah negatif tu kalau tak salah pengiraan awak. Okay, untuk kedudukan tertinggi V kita kosong, maknanya kan awak lontar bola awak kan, so bola awak tu mesti dah paling tinggi, dia dah takkan naik ke atas lagi. So V awak tu dah kosong dah habis dah. Okay, untuk jatuh ke bawah V positif, untuk naik ke atas V kita negatif. Okay, boleh nilai ni negatif positif? Boleh? Boleh. Okay, so kita tengok soalan. Soalan yang pertama. Andaikan G 9.81, dia akan suruh dekat awak tau, dia suruh guna 9.81, guna 9.81. Kalau dia suruh guna 10, guna 10. Okay, dan tiada rintangan udara. Okay, sebiji batu jatuh daripada ketinggian 45 meter. So 45 meter tu dikira sebagai apa? Alah, dia dah keluar dah jawapan. Cikgu nak tulis. So kalau dah slide show, tak apalah. Kita tengok je lah. Okay. Sebiji batu jatuh daripada ketinggian 45 meter. Okay. Berapa lamakah masa yang diambil oleh batu untuk mencecah tanah? Okay. So kita dah ada G 9.8. G ni A lah, pecutan. Okay. S kita adalah 45. Maknanya sekarang sebelum ni sesaran awak dipanggil jarak kan. Sekarang untuk tinggi lah pula. Sekejap
Sekarang ni kita hanya ada tinggi, betul tak? Benda tu jatuh, benda tu naik atas. So dia panggil tinggi lah, takkan dia cakap jarak, tak sesuai sebab tu dia cakap tinggi. So tinggi itulah kita punya sasaran sekarang ni. Okay, U kosong sebab kita jatuh daripada atas tu, kita mestilah start daripada kosong kan, tak ada lagi hal laju dia. Okay, dia suruh awak cari masa. So gunakan formula apa yang ada sasaran, ada hal laju awal, ada masa dan pecutan. So guna formula S sama dengan UT tambah half AT square. Okay, S dah ada belum? Okay, dah ada 45. U kosong. Kosong darab T kosong. Tambah 1/2 darab, okay, A kita 9.8. A kita positif kan sebab dia jatuh ke bawah. Kalau dia naik ke atas baru negatif. Darab T square. Okay, ni selesaikan matematik. Kita dapat T 3.03, betul tak? Cikgu takut dia dah bunda je. Dapat tak jawapan? 3.03. Dapat? Betul? Okay, so next. Berapakah hal laju batu itu semasa ia menghentam lantai? Maknanya last kali dia punya hal laju sebelum dia sampai, bukan sebelum. Masa dia sampai dekat lantai tu, maknanya kita nak cari apa? Cari V, cari hal laju akhir. So nak cari V macam mana? Guna formula V equal to U plus AT. Sebab kita ada masa kan? So gunalah masa yang kita dah cari tu dalam formula yang seterusnya. So kita dapat 29.4. Dapat tak? Yang ni dia bunda dah tau. 3. Dia guna 3 je. Tapi kalau dalam exam awak guna je 3.03 pun tak apa. Jawapan tu takkan lari pun. Tak lari banyak lah. Boleh tak? Boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak? Boleh? Boleh? Okey ke tu? Okay. Okey. Umar okey, Umar? Umar? Ya, cikgu. Okey ke? Umar? Kenapa Umar? Apa dia? 91. Tak tahulah apa yang okey. Tak tahu apa yang tak okey? Macam mana tu? Macam mana cikgu nak tu? Cerita tu faham? Faham. Guna formula boleh? Boleh. Kenapa nak guna formula ni? Macam tu? Itu yang bawah sekali tu. Yang bawah sekali yang ni? Yang biru ke merah? Merah, okey. Macam dapat 3.03. Macam ni dapat 3.03. Okey, kita buat sama. Okey. 45 ni masukkan dalam formula ni, okey Umar? Boleh. Okey. So, 1/2 darab 9.8 ni dulu Umar. Dapat berapa? 1/2 darab 9.8. Dapat berapa? 49. 49. Sekejap cikgu tulislah. Okey. Sekejap Okey. So 1/2 darab 9.8 ni dapat 4.9 Okey, cikgu tulis kat sini tau. Okey. Ni sama dengan 45. 45 ni tak buat apa-apa lagi. Kosong ni kosong lah. Okey. 4.9 ni kat sini darab. Dekat sini pun darab. So maknanya 9.8 ni pun darab dengan T square. Tadi kita dah darab dah 1/2 darab 9.8 dapat 4.9. Lepas tu darab pula dengan T square. So dapat T square. Sampai sini okey? Okey. So kita nak hilangkan dulu 4.9 ni, nak buat apa? Ni kes dia ni darab. So kalau kita bawa ke sana jadi apa? Bahagi. So 45 bahagi 4.9. So tinggal kat sini apa? T square. T
T square. Okey, biar dulu. Okey, 45 bahagi 4.9 dapat berapa? 9.18. Okey, 9.18 sama dengan T square. Okey, nak hilangkan square macam mana? Punca. Punca kuasa. So, punca kuasa 9.18 dapat berapa? Tiga. 3.03. 3.03. Boleh ke? Okey tak? Okey Umar? Okey cikgu. Okey. Yang biru ni okey? Yang lain okey tak? Janganlah ingat cikgu tanya Umar je. Nanti kan cakap cikgu layan Umar je tak? Awak cakap lah cikgu layan je semua. Kalau malu boleh WhatsApp, jangan risau. Kalau rasa nak cakap nanti pun boleh juga. Tak risau pun. Yang penting awak dapat. Janganlah awak tak dapat apa-apa. Sayang, rugi nanti. Okey. So dapatlah 3.03. Okey, ni masa dia. Maknanya inilah masa. Nak sampai turun bawah ni dia ambil masa 3.03 saat. Macam tu. Itulah maksud dia. Okey. Lepas tu berapakah laju batu itu semasa ia menghentam lantai. Maknanya kita nak hal laju akhir. Dah sampai sini. Tadi hal laju awal U sama dengan kosong kan. So hujung sekali mestilah V. Tu yang kita cari V ni. Cari V ni boleh Umar? Okey ke? Okey. Okey. Yang lain okey tak? Okey ke? Akil, Mio, Alif. Okey tak? Azfar, mesti tak dengar suara Azfar hari ni. Okey tak? Okey Tak ada apa-apa okey ke? Kalau okey, baguslah. Okey, so kita tengok next So, nombor slide 32. Okey. Dia dah buat dah. Okey. Amir menjatuhkan batu ke dalam perigi. Okey, maknanya kita jatuhkan batu dalam perigi. So, bila jatuh ke bawah, negatif ke positif? Kita punya G. Positif. G kita positif. Lepas tu jika jarak antara bahagian atas perigi dan permukaan air pernah tengok perigi tak? Pernah kan? Daripada atas ni nak okey tu. Okey tak tu? Okey, daripada atas nak jatuh ke bawah, jarak dia 20 meter. So, S kita ni 20 meter. Sebelum ni kita panggil jarak. Sekarang kita panggil tinggi lah. Okey. So, sama juga sasaran masih 20 meter. Berapakah masa yang diambil oleh batu itu untuk sampai ke permukaan air? Sama juga macam tadi. Cuma sekarang ni kita nak cari apa dulu? Kita nak cari masa. Kat merah ni dulu, A dulu. So sama juga guna formula yang tadi. Sebab kita nak cari masa, S kita dah ada, U pun ada kosong, half AT square. Okay, so kita buat sama-sama. S kita 20, okay, sama dengan formula ni awak tak payah hafal. Tapi kalau awak dah selalu buat latihan, dia automatik akan hafal. So kena sering-sering buat latihan. Soalan yang cikgu bagi sebelum-sebelum ni kan, cuba awak buat balik. Boleh dapat tak jawapan tu balik? Kalau boleh dapat tu maknanya okey lah tu, awak faham lah. Okay, 20, okay, U kita kosong. T berapa? T kita nak cari kan? Okay, letak je T. Tambah 1/2. A kita berapa? 9.8. Okay, T kita nak cari. T square. Okay, ikut je formula tu. Okay, so kosong darab T kosong. Okay, ni 20. Okay, 1/2 darab 9.8 berapa? 4.9. 4.9. So tulis 4.9. Okay, yang T square tu darab lah. Okay, T square.
So nak bawakan 4.9 ke kiri. Jadi bahagi 20 bahagi 4.9. V tinggal T square. So 20 bahagi 4.9 dapat berapa? .08. Okay, ni T square. Belum lagi. Kita nak T sahaja. Masa sahaja. So, punca kuasa 4.08 baru kita dapat T. Okay, so punca kuasa 4.08 kita dapat 2.02 saat. Unit jangan lupa. Kalau tak ada unit salah. Dah kira-kira dah buat 2.02 dah betul dah. Tapi tak ada unit, salah. Markah 2 je tau. So masuk dalam formula yang betul. Jawapan beserta unit yang betul 2 markah. Markah 2 je. Kalau dia keluar kertas 1, 1 markah je lah. So next kita tengok berapakah laju batu itu apabila ia terkena permukaan air. So kita guna formula V sama dengan U plus AT. So U kita kosong, dia nak cari hal laju kan. Kalau hal laju akhir sebab dah sampai bawah. Dah sampai bawah hal laju akhir lah. Atas ni U, bawah mesti V. Okay. So masukkan A kita 9.8, darab kita punya T tadi 2.02. So darabkan V sama dengan U kosong tambah 9.8 darab 2.02. Okay, so V kita berapa? 9.8 darab 2.02. Kita dapat 19.7. Kalau jawapan cikgu dalam kalkulator ni kan 19.796 meter saat negatif 1. So kalau nak bunda 19.8. Boleh? Boleh. Okey. Soalan seterusnya. Dia kan guna formula yang sama, cuma kena faham cerita dia macam mana. Okey. Sebiji bola dilontar ke atas secara menegak. Okey, sekarang ni dia naik atas. So bila naik atas, kita punya V apa? V pula. Kita punya G apa? Negatif. Negatif. Kena masuklah negatif tu. Kalau tak masuk negatif salah. Okey. Dengan hal laju awal 10. Hal laju awal adalah U. So U kita 10. MS negatif 1. Hitungkan masa untuk bola itu mencapai tinggi maksimum. Maknanya kan awak campak bola, sampai mana bola tu boleh pergi. Okay. So nak cari masa, betul tak? So kita boleh guna V equal to U plus AT. Kenapa kita guna V equal to U plus AT? Kenapa tadi kita tak guna S equal to UT plus half AT square? Kenapa kita tak guna yang S tu? Sebab tak ada S. Kita tak ada S. Tak bolehlah nak letak S. So kita kena guna apa yang kita ada. So V kita ada tak? V kita ada kosong sebab kan last kat situ dah tak bergerak dah. So V kita akan kosong. U 10 sebab dia start naik tu laju dia 10. Okay. So kita nak cari T. Mula-mula kita nak cari masa. Okay, V equal to U plus AT. Dia suruh guna, yang ni dia guna G negatif sebab kita naik atas. Okay, so masukkan dalam formula. So V kita kosong, U kita 10, tolak. Tadi kita buat tambah kan. Sekarang ni disebabkan kita punya nilai graviti tu negatif, kita buatlah tolak. Tapi kalau awak nak buat tambah dulu, so nak buat kat sini negatif 9.8 T pun boleh juga, tak ada masalah pun. Cuma ni dia teruslah buat tambah jumpa tolak, jadi tolak 10 tolak 9.8 T. Okey. Lepas tu kita pindahkan 9.8 T ke belah kiri sebab kita nak cari T. Okay, jadi apa kalau pindah ke sebelah kiri yang negatif ni? Positif.
jadi positif. So 9.8T sama dengan 10. So kita nak T sahaja. Kita buat apa? Kita nak T sahaja, kita bahagi 10 bahagi 9.8. So dapat berapa? 1.02 saat. Okey, dari segi matematik kan, masa, pernah tak jumpa masa negatif? Ada tak? Kita jumpa pukul negatif 2. Boleh tak? Tak ada. Tak ada kan? Okey, jawapan kita ni masa kita negatif ke positif? Positif. Positif. Sebab apa? Sebab itulah pentingnya matematik. Kita memang masukkan kat sini negatif. Tapi kita nak selesaikan dengan kaedah matematik tu, kita pindahkan ke kiri, dia jadi positif tak masa tu? Dia jadi positif. So, fizik dengan matematik ni sangat berkait. So, kalau matematik awak lemah, susah sikit nak skor fizik. Tapi kalau awak skor fizik, memang bolehlah skor matematik tu. Sebab matematik memang banyak dalam fizik. Awak nak kena pindah-pindahkan, awak kena buat nisbah, awak kena buat trigonometri yang cikgu suruh cari Pythagoras theorem. Tapi matematik asas lah, tak adalah matematik yang terlalu susah. So matematik kena score, kena strong. Okay. Next. Sebiji bola dilambung ke atas. Sama juga, bila lambung ke atas mesti negatif. Daripada tanah dengan laju 30 meter per saat. Selepas beberapa lamakah bola itu akan menyentuh tanah semula? Maknanya dia pergi naik atas, dia jatuh pula balik. So maknanya kita kena buat 2 kali lah. Naik atas ni baru 1 masa dia. Okay, sekarang nak turun balik mesti dah sama masa kan? Sebab tu kita kena darab 2 kat sini. Okay, so kita check soalan kita. So G kita negatif 9.8 sebab dia naik atas. U 30, V kosong. Kenapa V kosong? Sebab kita naik atas kan? So kita start daripada U, atas kita ni adalah V. So V sama dengan kosong. So T berapa? Guna formula V equal to U plus AT. V kosong, U 30. Kita punya A tolak 9.8. Cikgu terus tulis negatif Okay, T. So T nak cari. So pindahkan negatif 9.8 ke kiri jadi positif 9.8T. So nak dapatkan T, kita bahagi 30 bahagi 9.8. So dapat tak 3.1? Okay, dalam kalkulator dia bagi 3.06. Kalau bundarkan dapat 3.1. Okay, tapi itu baru yang naik ke atas. Kita nak turun bawah balik. So kena darab 2 sebab 2 kali jalan. 1, 2. Okay, darab 2. So 3.1 darab 2 dapat 6 point. Kalau yang ni 3.1 darab 2 dapat 6.12 unit saat. Okay, siap. Cikgu. Ya saya. Tempat perpuluhan tu macam mana cikgu? Sebab yang ni 1.20 tadi 2. Kalau awak guna 1 je sampai habis. Oh, jadi tak kisahlah. Guna 1 ke guna 2. Tak kisah pun. Tapi kalau soalan tu guna 1 tempat perpuluhan, guna 1 je lah. Janganlah kejap 1 kejap 2, nanti lari banyak. Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Dah? Kalau dah, cikgu nak habis sampai sini. So habislah jatuh bebas sebenarnya. Jatuh bebas ni benda ni je. Yang penting awak kena tahu guna formula. Formula tu penting sangat. Formula tu memang kertas 1 keluar, kertas 2 keluar, kertas 3 pun boleh keluar. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum kita habis?
6.12 kata cikgu. 6.12. 6.12. Dah? Dah, tak ada apa nak tanya. Senang. Senang ke? Hadif, okey hadif. Kalau dah, cikgu nak stop present. Dah stop kan? Okey. Hadif, okey hadif. Okey sikit. Okey sikit. Jangan takut-takut Awak tak ketinggalan jauh pun. Diorang pun baru belajar sikit je. Okey, lagi ada apa nak tanya tak? Kalau tak ada, nanti kita jumpa at math 11.30 sampai 12.30. Ingat cikgu cakap fizik dengan at math je awak belajar sejam. Yang matematik tu 2 kali kita jumpa kan? 40 minit. Untuk fizik dengan at math sejam. Sebab fizik dengan at math kan, takkan nak belajar 40 minit je. Boleh ke? Ke stres? Boleh. Boleh Boleh. Bagus. Okay, kalau tak ada apa boleh left. Siapa yang belum semayang duha boleh semayang duha. Lagi? Dah? Tak ada? Tak ada, okay. Thank you, kita jumpa pukul 11.30. Link sama je. Link sama je lah Malas orang buat link baru. Okay. Okay, bye. Jumpa 11.30. Thank you semua. Cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you. Bye.